Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Angka dalam channel Angka Kuden, YouTube channel Angka Kuden. Kali ini Angka bawa cerita berkaitan dengan branding pula. Kali ini Angka nak cerita macam mana Apple menggunakan brand Apple untuk create ataupun cipta loyalty, kesetiaan kepada jenama. Kita bincangkan macam mana Apple boleh create dia punya logo, dia punya brand tu dan dia punya produk tu, semana orang kalau beli Apple dia boleh loyal ataupun setia kepada Apple. Okey. Sebenarnya di dunia sekarang ni kita telah diketengahkan dengan berbagai-bagai brand. Kita telah momokkan dengan berbagai brand produk elektronik, produk komputer semua sekali, dan kita boleh macam-macam pilihan kita boleh buat. Jadi competition untuk barang elektronik memang kuat, dan daripada dulu sampai sekarang memang kuat semua sekali. Dan kita juga tuan-tuan dan puan-puan yang produk tu kena ingat, produk tuan-tuan dan puan-puan competition daripada brand tu memang kuat. Jadi hari ni kita sebagai pengguna susah nak buat pilihan. Pasal apa? Bermacam brand dilonggokkan. Hari ni keluar brand baru, besok keluar brand baru, produk baru semua sekali. Jadi kita susah nak buat pilihan. Jadi hari ni kita bawa pada satu produk Apple. Daripada logo ni orang tahu dah apa itu Apple, dan orang boleh relate Apple kepada barang elektronik, komputer semua sekali. Bayangkan daripada buah orang boleh relate kepada produk lain. Itulah nama jenama. Melalui jenama kita boleh ubah fikiran orang. Daripada nampak buah Apple, orang terfikir kepada komputer, kepada elektronik, bukan kepada buah Apple. Walaupun nama dia Apple dan juga bentuk produk, bentuk dia punya logo pun bentuk Apple, orang boleh relate kepada jenama dia, iaitu produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple seperti komputer, handphone dan elektronik yang lain. Okey. Jadi hari ini kita bincangkan macam mana Apple menyambungkan pengguna dengan jenama dia, sampai orang menggunakan jenama Apple, dia setia kepada Apple. Macam mana dia menggunakan kaedah yang dapat menyambungkan pengguna dengan jenama dia. Kita tengok macam mana strategi Apple menyambung pengguna dengan jenama dia, ya. Dia dah ada jenama dah, dia ada pengguna, dan macam mana nak menarik pengguna ni supaya menggunakan Apple. Itu juga tuan-tuan dan puan-puan besok kalau buat branding, ingat macam mana jenama tuan-tuan dan puan-puan orang terpikat untuk membeli produk tuan-tuan dan puan-puan. Itu jenama tadi. Okey. Jadi untuk Apple dia punya 5 strategi untuk memikat ataupun untuk membuat pengguna setia kepada produk Apple. Apa strategi dia? Nombor 1 yang tunjuk itu kedudukan, positioning, iaitu Apple memang ada dia punya strategi jenama di mana dia nakkan produk dia terkenal dan berada tangga ke atas sekali. Okey, ini macam mana nak strategi jenama dia, maknanya dia tentukan. Okey, produk Apple mesti ada ni. Cara dia kita bincang lepas ni Kang. Okey. Nombor 2, perancangan jenama. Jenama kena rancang. Kita juga seperti apa ni kedudukan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada produk you kena fikir kedudukan mana nak you punya jenama tu orang kenal. Contohnya orang nampak warna merah dah tahu tu KFC, dah tahu tu ayam. Itu juga produk tuan-tuan dan puan-puan besok, orang tahu jenama dah tahu tu apa produk tuan keluarkan. Yang kedua, perancangan jenama. Macam kita rancang supaya jenama kita tu terkenal dan orang boleh ingat semua sekali. Yang ketiga pula, okey, apa dia ketiga ni? Komunikasi. Macam mana jenama tu boleh komunikasi dengan pelanggan. Nampak je apa ni, jenama ni dah tahu dah itu elektronik ataupun komputer, walaupun dia nampak logo Apple. Jadi maknanya komunikasi dia very efektif. Kita juga besok tuan-tuan dan puan-puan bila ada produk dan dia ada brand semestinya jenama, so pastikan produk tuan-tuan dan puan-puan orang faham dan boleh communicate dengan produk tuan-tuan dan puan-puan melalui jenama saja. Okey. Budaya dan operasi. Ini yang keempat. Nah, maknanya
dia budaya dan operasi ni, Apple dah tanamkan semangat kepada semua pekerja dia supaya mengikut budaya dan operasi yang ditetapkan oleh syarikat. Itu juga orang nampak dah Apple, dah tahu dah pekerja Apple. Orang nampak dah pakaian dia, dah tahu dah itu pakaian pekerja Apple. Budaya operasi semua sekali, dan orang tahu dah siapa pekerja Apple, orang yang berminat pada elektronik semua sekali. Macam tu, orang tahu dah. Dan yang kelima ni, inovasi. Bermakna you kena update selalu you punya produk. Siapa competition akan cuba menjatuhkan kita ataupun nak melawan kita, jadi kita kena buat inovasi selalu. Inilah 5 strategi yang digunakan oleh Apple daripada dulu sampai sekarang supaya produk dia orang kenal dan produk dia orang beli dan produk dia orang setia sampai sekarang. Okey. Jadi kita pergi pula cara-cara dia melaksanakan kaedah, 5 kaedah ni. Kita pergi supaya kita faham macam mana Apple menggunakan 5 kaedah ni untuk menarik pelanggan dia. Yang pertama tadi, kedudukan, positioning. Dia gunakan strategi kedudukan ni melalui janji. Bermakna Apple membuat janji kepada pengguna dia. Okey, ini satu dia, kedudukan mana. Melalui janji ni dia pasti orang akan jadi tetapkan Apple ni kedudukan yang pertama sebagai alat elektronik atau alat komputer. Janji Apple. Supaya bila orang yakin dengan janji ni, dia tak akan lari kepada produk lain. Apa janji Apple? Okey. Janji Apple akan menguntungkan pelanggan. Jadi Apple dah berjanji siapa pun yang membeli produk Apple, dia akan beruntung. Macam mana janji menentukan janji dia ni? Dia buat Apple memudahkan pengguna elektronik supaya pengguna merasa bertambah bijak dalam bidang teknologi, tidak mengira siapa diri anda. Bayangkan, maknanya siapa pun yang beli Apple, dia akan merasa bahasa dia beruntung. Maknanya dia dapat produk elektronik yang mudah dan merasa bertambah bijak. Maknanya bila dia pegang handphone tu, dia rasa dia lebih bijak pada orang lain yang pegang handphone lain. Nampak tak ni? Ini dia menguntungkan pelanggan. Pelanggan merasa bangga dan dia beruntung kerana teknologi yang timur ni teknologi terkini. Itu janji Apple kepada pengguna. Okey, yang pertama tadi. Yang kedua, perancangan jenama, brand planning. Ini strategi Apple. Macam mana strategi dia supaya pelanggan boleh setia kepada Apple? Apple memacu pertumbuhan dan keuntungan. Bermakna Apple dia akan memacu pertumbuhan keuntungan dia punya produk dia dan juga siapa juga yang menggunakan produk Apple. Kaedah dia, teknologi dipermudahkan dan mesra pengguna. Produk dibentuk lebih mudah, ringkas dan laju. Maknanya Apple punya objektif dia ada fokus. Mana dia fokus bahawa teknologi yang keluar daripada produk Apple mudah, mesra pengguna dan ringkas model lebih ringkas dan juga laju. Semua orang pernah Apple semua akan merasa produk macam ni. Pasal apa? Inilah janji dan perancangan Apple semua ni. Yang kedua. Yang ketiga pula, penceritaan, komunikasi. Dan komunikasi ni melalui penceritaan. Itu jadi kalau boleh you punya produk boleh bercerita produk you sendiri. Okey? Macam mana dia berkomunikasi dengan pengguna? Apple dapat mengawasi dan menggerakkan pelanggan melalui produk semua komunikasi ini dapat menggerakkan pelanggan supaya setia dan juga beli produk Apple. Cara dia, teknologi tidak perlu menakutkan atau mengecewakan. Mana dia cerita kat pelanggan bahawa teknologi apa teknologi yang ada di dunia ni, you tak perlu takut dan tak perlu kecewa. Apple percaya bahawa kamu harus melibatkan diri. Bermakna dia minta orang, dia bercerita kat orang supaya orang kena percaya melibatkan diri dalam apa juga teknologi. Dan orang juga berupaya buat lebih daripada mendapat yang lebih. Maknanya dia membuat lebih, dapat lebih. Tidak apa juga produk Apple yang anda gunakan. Dia confident. Ini penceritaan. Maknanya bila Apple tu faham bahawa produk yang dikeluarkan ni adalah lebih baik dan juga apa produk yang dikeluarkan pun adalah lebih baik daripada produk yang lain. Ini penceritaan yang dikeluarkan oleh Apple. Okey. Inovasi, kesegaran. Seperti yang beritahu tadi, you all ada produk, you kena buat inovasi selalu.
Macam mana Apple buat inovasi? Apple dapat bertahan segar sebabkan inovasi dapat segar dan berkedudukan di atas pada pelanggan. Maknanya pelanggan merasa sepanjang dia pakai Apple tu, dia punya produk tu paling top pada produk-produk lain yang orang pakai. Cara dia buat macam mana, dia punya hala tuju dia, ini dia fokus kepada berpuluh tahun membangunkan teknologi yang mengubah dunia. Banyak-banyak dia tanya teknologi yang mengubah dunia. Dia confident teknologi dia boleh mengubah dunia. Seperti iPod, iTunes, Mac, iBook, iPhone, iPad. Kebanyakan produk dikeluarkan oleh Apple adalah produk yang mengubah teknologi dunia. Setiap produk ada style, mudah, senang diguna dan dapat membuat jauh daripada pesaing. Ini Uncle bincangkan ni sebab apa? Malam tadi Uncle buka YouTube lebih kurang 1 jam lebih, Uncle buka pasal Steve Jobs berkaitan dengan Apple tu, dan Uncle teringat dulu Uncle menggunakan Macintosh dan masa itulah komputer paling mudah. Uncle tak belajar apa-apa komputer pun Uncle boleh pakai masa 30-35 tahun dahulu. Dulu kalau pakai IBM kena ingat key macam-macam key nak tukar semua sekali. Dengan Apple, what you see, what you get. Itulah sebenarnya Macintosh dulu. Itulah mana kita melompat jauh daripada pesaing. Uncle mudah. Dan Uncle balik bawa balik komputer tu, arwah abang Uncle dengan mudah. Uncle tak ajar pun. Dia tak pernah pakai komputer, boleh terus pakai komputer tanpa belajar. Menggunakan Macintosh dulu. Itu dia kata melompat jauh pada pesaing. Budaya operasi, pengalaman ni jadi ini pun kena tunjulkan supaya orang faham kita punya brand. Apple akan bertahan lama dan sentiasa menunaikan janji. Maknanya dia confident. Dia akan bertahan lama dan dia akan menunaikan janji-janji dia yang 4 tadi, di mana orang akan dapat merasa bahawa inilah produk yang terkini dan produk yang terbaik dapat mengubah dunia. Cara dia macam mana? Apple bermula dengan pengalaman pengguna. Nampak tak ni? Dia first kali dia tengok pengalaman pengguna apa. Okey, kalau pengguna ini dia akan lebih pergi lagi. Bekerja dalam teknologi yang membantu penciptaan pengalaman yang melepasi janji. Paling banyak. Bayangkan ni, ayat ni memang berat ayat dia. Dia bekerja teknologi yang membantu penciptaan pengalaman. Jadi dia cipta pengalaman orang yang melepasi janji. Janji dia kalau kata-katalah dah buat A, dia boleh buat sampai B. Ayat tak hari nak paling minat lagi. Apple berfikir untuk semua perkara sebelum pelanggan memerlukan dia. Kita balik Ini paling minat, Uncle paling minat pada ayat ni. Hari nak minat pada Apple kerana ayat ni sebenarnya. Apple berfikir untuk semua perkara sebelum pelanggan memerlukannya. Sebelum you fikir apa you nak, dia dah buat dah. And then you akan jadi top. Jadi dengan 5 strategi ni, semua pelanggan Apple merasa mereka loyal atau setia kepada Apple. Contohnya, tak percaya, you tengok siapa pun yang menggunakan Apple, dia merasa megah. Dia rasa produk dia lebih advance pada produk lain dan lebih bagus pada produk lain. Perasan tak ni? Dan dia merasa dialah lebih teknologi pada orang lain. Itulah yang menyebabkan Apple dan juga orang yang beli Apple ni setia kepada jenama Apple. Jadi ini satu perkongsian di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar juga macam mana tuan-tuan puan-puan boleh bincang dan juga cari strategi di mana brand tuan-tuan akan menjadi satu brand yang cukup ramai dan juga orang yang dapat brand tuan membeli pada produk tuan tu merasa setia dan juga seronok menggunakan produk tuan-tuan ataupun menikmati juga makanan yang tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Okey. Jadi supaya kita jangan lupa, Uncle uraikan balik 5 tadi. Okey. Nombor 1 tadi, Apple kedudukan dia melalui janji. Okey, daripada pengguna. Jadi Apple sebenarnya memudahkan yang kompleks supaya semua orang boleh bersama untuk masa depan. Itu janji Apple sebenarnya. Apple memudahkan yang kompleks supaya semua orang boleh bersama untuk masa depan melalui janji dia.
Kemudian strategi dia, supaya penyeraman perancangan jenama dia menjadi. Kemudian cerita, macam penceritaan dia. Itu sebenarnya tadi you ada penceritaan supaya orang dapat follow apa yang kita nak buat, orang faham apa yang kita buat. Gitu juga kesegaran, inovasi kena ada. Kata pasal apa manusia kadang-kadang lekas bosan. You kena cari inovasi dapat meningkatkan lagi kebosanan, menghilangkan kebosanan kita punya pelanggan tu. Dan juga pengalaman, you kena pengalaman ni termasuk juga budaya operasi, budaya kita punya kerja macam mana, budaya pekerja kita, sistem kita semua sekali. Ini pengalaman semua sekali. Jadi inilah 5 perkara yang you all kena faham dan macam mana Apple sampai sekarang dapat menarik pelanggan supaya setia kepada jenama Apple. How Apple create loyalty to their brand. Orang setia kepada brand Apple. Apa pun brand Apple keluar, dia akan beli semua sekali. Jadi itulah perkongsian Uncle untuk YouTube kita kali ini. InsyaAllah kalau merasakan perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah subscribe kepada video channel Uncle Kudi ni supaya Uncle dapat buat lagi video-video seterusnya. InsyaAllah akan cuba mengeluarkan video dalam minggu depan, dan setiap minggu kemungkinan satu video daripada Uncle untuk perkongsian bersama. Jadi dengan itu, Uncle harap tuan-tuan dan puan-puan dapat berjaya dan apa juga bidang yang tuan-tuan ceburi, dan selamat maju jaya semua sekali. Kita jaga kita di dalam masa wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi dengan itu, Uncle sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.